Allah. Bismillah. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali muzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah karangan Al-Habib Hasan ibnu Ahmad ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita dah sampai pada perbahasan masailu fi wusulil aini ila al-jawf. Masalah yang berkait dengan sampainya zat ain ke dalam jawf, iaitu ke dalam anggota batin, ke dalam batin. Jadi yang pertama disebut kat sini hukmul ibrah. Masalah yang pertama yang dibawa ialah hukmul ibrah. Masalah suntikan. Jika kita sedang berpuasa kemudian kita ambil suntikan, adakah batal puasa kita? Syekh sebut tajuzu lid-darurah. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum ala thalathati aqwal. Sudah harus ataupun tidak harus menyuntik tubuh badan ketika sedang berpuasa. Kita sebut hukumnya harus kalau ada darurah. Tapi kalau tidak ada darurah, tak bolehlah. Cumanya sekalipun harus di darurah, ulama berbeza pandangan pada sudut adakah ibrah, iaitu suntikan itu membatalkan puasa ataupun tidak. Yang pertama Syekh sebut fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan lianna wasalat ila al-jawf. Yang pertama ianya membatalkan. Pandangan pertama mengatakan terbatal puasa. Secara mutlak, maknanya kalau kita suntik dekat sini batal puasa, kita suntik dekat sini tak masuk ikut urat batal puasa. Sebab apa? Alasannya lianna wasalat ila al-jawf. Kerana apa? Kerana zat ain, cecair bagi suntikan itu masuk ke batin, ke jawf, maka batal. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ila al-jawf min ghairi manfadhi maftuh. Pandangan kedua, dan ini pandangan sebagian ulama lah, tak batal langsung. Sebab apa? Bila kita suntik tak, walaupunlah kalaulah kita sebut sampai kepada jawf, sampai ke perut, sampai ke rongga-rongga batin ni, tapi dia tidak masuk melalui manfadh yang maftuh, rongga yang terbuka. Sebab apa? Kita suntik kat sini, maka tak batal puasa. Sebab apa? Ini bukan manfadh yang maftuh. Faham tak? Kadang-kadang orang suntik kat punggung juga dipenuhi daging, maka tidak batal juga. Sebab apa? Sebab masuk melalui ghair manfadh maftuh, bukan rongga yang terbuka. Yang ketiga, wa qaulin fihi tafsil wa huwa al-asah. Habib Hasan sebut ini pandangan yang lebih tepatlah. Ini tashih ataupun tarjih Al-Habib Hasan, mungkin mengikut pandangan guru beliau sendiri, Habib Zain Sumit, hafizahullah. Jadi pandangan ketiga ada perincian, dan ini yang asah, yang lebih tepat. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu as-shaum.
kalau suntikan itu mendatangkan zat, mendatangkan gizi kepada tubuh yang menyebabkan kita jadi kenyang, maka batal puasa. Sama ada ikut sini ke, suntik ikut sini ke, tak kisahlah. Yang penting suntikan itu mengenyangkan kita. Maknanya dalam cecair suntikan tu ada apa? Ada vitamin, ada zat besi, zat tak besi. Boleh? Ketika itu batal puasa. Wa idza kanat ghayra mughadhiyatin, kalau tidak mughadhiyah, kalau tidak mengenyangkan, fanadhur, maka padanya pula ada perincian. Yang pertama, idza kana fil uruq al mujawwafah wa hiya al awridah fatubtil. Okey, kalau cecair itu bukan cecair yang mengenyangkan, maka kita sebut ada dua perincian. Kalau disuntik masuk kepada urat berurat ni, urat ni, boleh. Ketika itu kita sebut batal puasa. Kalau disuntik pada otot ni, pada adal, wahyal uruq ghairul mujawwafah ni, pada punggung, pada peha, ketika itu tidak batal puasa. Jadi pandangan yang lebih asah, pandangan yang lebih tepat ialah ada perincian. Apa perincian ni? Yang pertama kita sebut kalau suntikan itu mengenyangkan tubuh badan kita, sekira-kira dalam cecair suntikan itu ada makanan, ada gizi, ada zat, maka kita sebut batal puasa. Kalau tidak bergizi pula, tidak berzat, tidak mengenyangkan kita, maka ada perincian. Kalau disuntik mengikut urat berurat, maka batal puasa. Kalau disuntik melalui jalan otot, seperti bahu, punggung, peha, betis dan sebagainya, ketika itu tidak batal puasa. Okey, selesai. Itu masalah yang pertama yang dibawa. Yang kedua, hukmu an-nukhamah wa mithluha al-balgham fiha tafsil. Hukum nukhamah iaitu hingus, dan juga balgham iaitu qahak, cecair qahak tu. Fiha tafsil, padanya ada perincian. Yang pertama, idza wasalat hadd adh-dhahir fabtala'aha batala shaumuh. Kalau sampai hingus ataupun qahak itu pada had yang zahir, kemudian kita telan, maka batal puasa kita. Dekat bawah tu Syekh sebut, wa dzalika bi amma salat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza ba'da dzalika al majiha. Macam mana nak batal puasa? Cecair qahak tu ataupun hingus tu sampai pada had al-zahir, pada had al-zahir. Contoh pada lidah ni. Tak. Lepas tu kita pun main-main. Tak, lepas tu tertelan, batal. Tak. Ketika itu batal. Bikhilafi ma law jarat bi nafsiha wa ajaza al-majha fala yaftur li 'udhrih. Wa kadzalika law lam tasil li hadd adh-dhahir. Berbeza kalau qahak tu bergerak sendiri. Contoh, kita seduk sini, terus masuk ke dalam. Tak, yang tu dia bergerak sendirilah. Jarat bi nafsi. Sekalipun masuk ke batin tak batal. Boleh? Begitu juga kalau tidak sampai kepada hadul zahir, mesti pada hadul batin juga tidak batal. Jadi kita sebut hukum nukhamah dan juga hukum balgham, iaitu qahak dan juga hingus. Yang pertama, kalau hingus dan qahak itu sampai kepada hadul zahir, kemudian kita telan, maka batal puasa kita. Apa dia hadul zahir? Saya sebut sini, wa hadul zahir makhraju harfil kha. Ni atas sekali. Kha. Boleh? Kalau qahak sampai ke tahap tu, tak, kemudian kita boleh kontrol untuk buang dan telan, tiba-tiba kita telan, batal puasa kita. Kalau dia gerak sendiri masuk ke dalam tak batal. Itu makhraju, itu hadul zahir. Boleh? Perincian yang kedua, idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuh. Kalau qahak dan juga hingus itu sampai ke had yang batin, kemudian dia telan, seseorang tu telan, maka tidak batal puasanya. Apa haddul batin? Makhraju harfil ha. Makhraju harfil ha. Ha tengah sikit. Jadi kalau qahak tu duduk tengah ni, kita telan tak batal. Sebab apa?
kahak itu, hingus tu duduk di batin. Jadi kita telan, tidak batal lah. Batin ke batin tak batal. Yang batal ialah zahir ke batin. Itu batal. Jadi makhraj huruf kha itu hadul zahir. Makhraj huruf al-ha ada. Itu hadul batin. Had yang batin. Kemudian khilaf antara Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Fakhtulifa fi makhraj harfil ha. Kemudian ulama khilaf pada makhraj huruf ha. فعند النووي من حد الظاهر فتبطل الصوم إذا بتلعها بعد وصولها إليه وعند الرافعي من حد الباطن فلا يبطل ابتلاعها. Kalau hingus ataupun kahak sampai pada sampai pada tempat makhraj, tempat keluarnya makhraj huruf ha, ketika itu khilaf. Imam Nawawi sebut itu haddul zahir. Tak, kalau kamu mampu buang, kalau dia sampai kat situ, bukan dengan dia bergerak sendiri, malah kamu yang gerakkan dia. Lepas tu kamu mampu buang, tapi kamu tak mampu buang, tiba-tiba telan, batal. Tapi Imam Rafi'i sebut itu haddul batin, maka tidak batal puasa. Jadi kesimpulan dia, kalau kahak ataupun hingus sampai kepada haddul zahir, iaitu makhrajul kha dan juga makhrajul ha di sisi Imam Nawawi, kemudian kita telan hingus tersebut, batal. Okey, yang kedua, kalau hingus ataupun kahak sampai kepada haddul batin, iaitu makhraju harfil ha. Dan juga harful ha di sisi Imam Ar-Rafi'i. Sampai kat situ, tak, kita telan maka batal. Tapi nak batal tu macam kita sebut tadilah. Dia kahak tu sampai dekat bahagian zahir, kemudian kita main dia. Contohlah kita buat, kita main dia. Lepas tu kita telan, batal. Berbeza kalau kahak itu sampai kepada haddul zahir, tapi dengan sendirinya. Maknanya kita, contoh kita sedut ingus kat sini. Tak, terus dia masuk ke bawah. Yang tu kita tak boleh nak kontrol. Yang tu tak batal. Yang tu tidak batal. Walaupun mungkin lalu pada makhrajul ha, tak, ataupun makhrajul ha, tak batal. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kontrol. Adapun kalau dah keluar, contoh yang paling jelas, kalau keluar kat ni lah, kat mulut ni, kita boleh main lagi, lepas tu kita telan, itu batal lah. Selesai kat situ. Masalah yang ketiga, hukmu ibtila'ir riq. Ustaz Zaidi, Ustaz di Bukit Besar. Ni siapa nama? Saya tak tahu nama siapa kala ni. Siapa pemilik akaun di Bukit Besar? Hayakumullah wa bayyakum. Okey, yang ketiga, hukmu ibtila'ir riq, hukum menelan air liur. Share sikit Ustaz Zaidi. Okey. Share, komen, like. Ambil lagi. Hukmu ibtila'ir riq, hukum telan air liur. Hukum telan air liur. Tadi kahak ataupun hingus. Nak bincang pasal air liur pula. Kalau telan air liur, batal tak puasa? La yufattiru li masyaqqati al-ihtiraz minhu. Tak batal puasa kalau telan air liur. Sebab susahlah nak pelihara. Tak, sekejap ada liur buang. Ada liur penuh buang. Ada liur penuh lah. Puaslah lagu tu. Jadi kalau kita telan air liur tidak membatalkan puasa. Sekali pun kita kumpul air liur banyak-banyak, lalu kita telan, hilang dah ke? Tak batal? Tidak batal. Okey. Tapi tak batal tu pula, tak batal tu mesti cukup 3 syarat. Bisalah satu syurut. Tak cukup syarat ni batal juga kalau telan air liur. Yang pertama, an yakuna khalisan, mesti air liur tu khalis, tidak bercampur dengan perkara lain. Ay safiyan la mukhtalitan bighairi. Falau batala ar-riqa al-mukhtalita bi nahwi sibghin aw bighairihi batala shaumu. Kalau seseorang tu telan air liur, tapi air liur tu dah bercampur dengan benda lain. Contoh air liur tu dah bercampur dengan sedikit dakwat
Ataupun air liur tu dah bercampur dengan darah. Darah tu akan datang lah. Contoh bercampur dengan dakwat lah kita sebut. Tak? Lepas tu kita telan air liur tu. Batal puasa. Sebab apa? Air liur tu tidak khalis. Malah dia bercampur dengan dakwat. Faham tu? Okey, yang kedua, syarat yang kedua untuk dikatakan telan air liur itu tidak membatalkan puasa, mesti apa? An yakuna tahiran la mutanajjisan. Air liur mesti suci. Jadi kalau kita telan air liur yang bernajis, tak? Contohnya air liur yang bercampur dengan apa? Dengan darah. Kita telan air liur tersebut, maka batal puasa kita. Boleh? Dekat poin nombor bawah tu Syekh sebut wastadhara fit tuhfah al-afwa liman ibtuliya bidamin lassah walau ibtala'ahu bihaitsu la yumkinu al-ihtirazu anhu wa fi dhalika fushah. Dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar menganggap ataupun berpandangan orang yang diuji dengan sakit gusi berdarah. Tak, dia sering berdarah gusi. Saya kalau masuk Ramadan ataupun tak Ramadan, kalau tak Ramadan jangan-jangan lah, tapi berlaku kerap jugalah dalam sebulan tu mesti ada. Tapi kalau masuk Ramadan, disebabkan kita tak makan tak minum, dia kerap berdarah. Kerap berdarah gusi. Jadi orang yang diuji dengan sakit gusi berdarah, puaslah orang tu bila berdarah buang. Berdarah sikit buang. Berdarah sikit buang. Air liur tak? Susah kawan tu. Jadi Imam Ibnu Hajar sebut dimaaf. Jadi dia telan air liur tu bernajis sebab bercampur najis, tapi dimaaf. Dan disebut sini wa fi dzalika fushah. Pada pandangan itu ada kerenganan. Boleh? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga an yakuna min ma'dinihi. Fal lisan wal famu kulluhu ma'din. Mesti air liur tu daripada, air liur yang kita telan tu daripada ma'din. Apa ma'din? Lidah dan juga mulut. Kalau kita telan air liur yang datang daripada tempat lain, maka batal puasa kita. Falawi batala'a ar-riqa alladhi wasala ila hubrati syafatihi batala sawmuh. Kalau kita telan air liur yang ada di bibir kita ni. Kita ni air liur contoh, kita pun tarik. Kenyang lagu tu. Tak? Ketika itu batal puasa. Sebab apa? Sebab dia telan air liur yang bukan daripada ma'din. Kalau dia telan air liur yang ada dekat mulut, boleh, tak ada masalah. Ataupun dekat lidah, boleh, tidak ada masalah. Kalau dia telan air liur yang berada tempat lain, kat misai, dia tarik ni, masuk air liur ke dalam. Tak? Ataupun air liur terbang sini, melompat sini, masuk balik ke mulut. Itu batal puasa. Jadi syarat telan air liur tidak membatalkan puasa ada 3. Yang pertama apa? Mesti air liur itu khalisan, tidak bercampur dengan benda lain. Tidak bercampur dengan dakwat, tidak bercampur dengan perisa ni. Yang kedua, tidak bernajis. Kalau bernajis, contoh bercampur dengan darah, maka batal puasa kalau kita telan. Tak, melainkan kalau sering berdarah gusi, maka Imam Ibnu Hajar sebab apa? Dimaaflah. Walaupun dia telan air liur dan air liur yang bercampur dengan darah tu. Yang ketiga, mesti air liur tu datang daripada ma'din. Ustaz, kalau air liur yang tepi-tepi ni Ustaz, ni kan bibir Ustaz sebut tadi, kalau ambil daripada bibir batal. Batal tu kalau yang jauh lah. Kalau yang betul-betul dekat sangat tu, takkan kita setiap kali nak kita telan gini air liur. Contoh kita buat telan air liur gini, mesti ada liur lekat sikit-sikit sini. Sedangkan ni bukan ma'din ni. Ma'din mulut dalam ni dan juga lidah. Jadi kalau kita ambil yang hujung-hujung yang paling hampir dengan mulut tu, yang tu tak batal lah. Yang batal kalau kita ambil gitu. Yang tu batal. Boleh? Kan salah faham ke puas. Telan liur sikit buang, telan liur sikit buang. Tak ada gitu. Yang keempat, hukum yang keempat. Hukum yang keempat. Masalah yang keempat. Hukumu dukhulil ma' asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuknya air ketika mandi ke
ke dalam batin, ke dalam jauf. Tak. Tapi tidak sengaja. Adakah membatalkan puasa? Fihi tafsil. Padanya ada perincian hukum. Apa perincian dia? Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi ay masyru'an fardan ka ghusli janabah aw sunnatan ka ghusli jumu'atin fala yabtulu as-shaum idza ightasala bis-sabbi wa yabtulu idza ightasala bil-inghimas. Jadi saya sebut kalau termasuk air ke dalam jauf, ke dalam batin, dalam perut, dalam halqum dan sebagainya, ketika mana kita sedang mandi. Mandi. Masuk air tu pula tak sengaja. Bukan sengaja, kalau sengaja jelas dah batal. Ni tak sengaja. Batal tak? Maka saya sebut fihi tafsil. Padanya ada perincian. Yang pertama kita sebut, kalaulah mandi itu mandi yang disuruh oleh syarak. Sama ada mandi itu mandi wajib. Sama ada mandi itu mandi fardu, seperti mandi wajib. Ataupun mandi itu mandi sunat. Contohnya mandi sunat hari Jumaat. Tak? Maka kita sebut tidak batal puasa kalau termasuk sesuatu ke jauf, ke batin. Itu pun kalau kita mandi dengan sab. Maknanya kita mandi dengan shower. Ataupun kita ambil air, cebok, mandi. Yang tu tak batal. Kalau termasuk ke dalam batin, ke dalam telinga ke, dalam tu betul. Tak. Ataupun ke dalam hidung ke, dalam ni. Tak. Kat khayshum ni. Maka ketika itu tak batal. Sebab apa? Sebab mandi itu dituntut. Kemudian kita mandi pula dengan sab, dengan menuang air ke atas kepala. Wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Tapi kalau kita mandi dengan berenang. Kita mandi berenang sungai ke laut ke kolam ke, mandi-mandi termasuk air ataupun tertelan air, kita tertelan air masuk dalam perut. Tak, maka ketika itu batal puasa. Sebab apa? Sebab al-inghimas ini tidak dituntut. Kita dah sebut sebelum ni, kalau sedang berpuasa makruh mandi dengan al-inghimas, dengan apa? Menenggelamkan tubuh badan ke dalam air. Makruh. Maka bila makruh, sekalipun termasuk air ke dalam tubuh badan, ke dalam batin, batal puasa. Faham betul? Cuma dalam ta'liq Syekh sebut wa fil Bujairimi alal khatib annahu yabtulu bil inghimas in i'tada sabqal ma' ila jawfihi wa illa fala. Ini mudah sikitlah. Imam Bujairimi sebut ni Bujairimi alal khatib ni alal iqna' lah. Khatib Syirbi ni ada kitab bernama Al-Iqna'. Tak syarah kepada Abi Syuja'. Imam Bujairimi hasyiahkan Al-Iqna' tersebut. Jadi dalam Bujairimi disebut apa? Annahu yabtulu bil inghimas. Batal puasa kalau kita mandi dalam keadaan menyelam. Tak. Dan masuk sesuatu ke dalam batin, ke dalam jauf, ke dalam perut dan sebagainya. Kalau, ni Imam Bujairimi sebut, kalau kita ni jenis, apa dia? Jenis mudah ataupun jenis biasa air masuk ke dalam. Maknanya kita sebelum ni, kalau mandi menyelam je, mesti ada air masuk ke dalam jauf lah. Kalau kita mandi menyelam je, mesti ada air masuk dalam jauf. Maka kata Imam Bujairimi, orang lagu tu, kalau dia mandi menyelam dan air masuk dalam jauf, batal puasa. Tapi kalau ada orang, dia mandi menyelam, air tak masuk ke dalam jauf. Tak masuk. Sebelum-sebelum ni tak masuk. Cumanya Ramadan tu, guna gamuk tak tahu. Mandi-mandi termasuk juga air ke dalam jauf. Kita sebut tak batal. Imam Bujairimi sebut tidak batal. Ni pandangan ni cantik lah. Tak, kait ni cantik. Mudah kita pun. Itu yang pertama. Yang kedua, perincian yang kedua, idza kana al-ghuslu ghayra ma'murin bih, ghayra masyru' ka ghusli tabarrudin aw tanzifin, fa yabtulu as-sawmu idza sabaqahu al-ma'u wa illam yata'ammad, sawa'un aghtasala bis-sabbi aw am bil-inghimas. Yang kedua, kalau seseorang tu mandi dan mandi tu tidak dituntut oleh syarak. Contohnya apa? Mandi untuk sejukkan badan. Itu bukan wajib, bukan sunat. Maka tidak dituntut. Yang dituntut ni dua, sama ada wajib atau sunat. Boleh?
mandi tanzif, untuk membersihkan badan. Tak, dia tidak termasuk mandi-mandi yang dituntut. Dia tak termasuk bawah mandi sunat. Maka kita sebut mandi itu tak dituntut. Ghairu masyru'. Maka fayabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma' wa illam yata'ammad. Kita sebut batal puasa kalau air termasuk ke dalam jauf sekalipun tidak sengaja. Sama ada dia mandi dengan sab ataupun dia mandi dengan al-inghima, sama ada dia mandi dengan menuang air ataupun dengan shower, ataupun dia mandi dengan menenggelamkan badan dalam kolam dan sebagainya. Batal. Dari jelas perincian tu. Mudah aja bendanya. Kalau kita mandi dan mandi tu dituntut syarak, mandi wajib, mandi sunat hari Jumaat, sunat hari raya dan sebagainya. Sunat hari raya tak ada lah, Ramadan. Mandi sunat apa dia? Sunat Jumaat lah. Mandi-mandi termasuk air ke jauf. Kita sebut batal ke tak? Ada dua perincian. Kalau kamu mandi dengan sab, dengan shower, dengan cebok, tak batal. Kalau kamu mandi dengan alirin apa? Allah, bolak-bok. Dengan apa? Dengan berenang, dengan memasukkan badan ke dalam air. Tak, ketika itu batal puasa. Sekalipun termasuk. Cumanya Imam Bujairimi sebut apa? Kalau kamu di jenis biasa masuk air, kemudian kamu mandi masuk air sungguh, batal. Kalau tak batal. Yang kedua, kalau mandi itu tidak ditutup oleh syarak, mandi untuk tabarruk, untuk ambil kesejukan air, untuk bersihkan badan, kita sebut kalau termasuk air ke dalam jauf, batal puasa mutlaqan. Sama ada kamu sengaja ataupun tak, sama ada kamu dengan mandi dengan sab ataupun dengan inrimas. Faham tak? Itu yang ketiga, masalah yang ketiga. Apa khabar Ustaz Muhammadun Amin? Barakallahu fikum. Pengantin baru. Ustaz Najmi kita, apa khabar? Barakallahu fikum. Syukran. Yang kelima, al-hukmu idza sabaqahu al-ma' min ghairi ikhtiyarihi fil madmadati wa mithluha fil istinshaq. Fihi tafsil. Hukum kalau termasuk air tanpa ikhtiar ketika mana sedang berkomor, dan juga ketika mana sedang memasukkan air dalam hidung. Fihi tafsil. Tafsilnya sama macam tadi, lebih kurang. Yang pertama, idza kanat al-madmadatu ma'muran biha ay mashru'atan fil wudu' aw al-ghusli fananzur. In lam yubaligh fiha fala yabtulu as-shawmu idza sabaqahu al-ma'. In balagha fiha fayabtulu as-shawmu idza sabaqahu al-ma' li'anna al-mubalaghata makruhatun min as-sha'im. Ada dua perincian. Yang pertama apa? Kalau berkomor itu disyariatkan. Contohnya berkomor ketika wudu, dituntut. Berkomor ketika mandi wajib. Sebelum mandi wajib tu sunat kita apa? Berkomor. Lepas tu lepas berkomor apa semua tu disunatkan pula kita berwuduk. Dalam wuduk tu kita komor lagi. Tak, jadi masyru' lah. Ketika itu kita sebut kalau kamu tidak mubalaghah, maka tak batal puasa. Kalau termasuk air ke dalam batin. Contoh kita berwuduk. Sebelum wuduk apa? Kita berkomor. Lepas tu kita masukkan air dalam hidung. Masa kita berkomor dan masukkan air dalam hidung, kita tidak mubalaghah, tidak melampau-lampau. Tidak terlalu bersungguh-sungguh. Mana macam biasa je lah. Boleh tak? Gitu. Termasuk air tak batal. Kalau mubalaghah, kemudian termasuk air, itu batal. Sebab apa? Mubalaghah ni tidak dituntut ketika mana berpuasa. Walaupun dituntut ketika mana tidak berpuasa. Kita sedang berpuasa, sunat berkomor ketika wuduk. Ketika masukkan dalam hidung, istinsyaq. Cuma tidak disunatkan mubalaghah. Kalau bulan lain disunatkan mubalaghah. Mubalaghah ni macam ni, kita ambil air. Tu sungguh-sungguh dalam berkomor. Masuk air dalam hidung pula sedut. Sedut sungguh. Tiba-tiba termasuk ke dalam ni. Bahagian khayshum tu, bahagian dalam batin. Berkomor termasuk air ke dalam perut. Tak, batal tak? Batal. Sebab apa? Sebab wuduk dan ghusl. Sebab berkomor dan istinsyaq itu sekalipun dituntut berkomor dan istinsyaq itu dalam wuduk ataupun dalam mandi wajib tidak dituntut dalam keadaan mubalaghah. Sedangkan kamu mubalaghah kemudian termasuk air, maka kita sebut batal puasa. Yang kedua, wa idza kanat perincian yang kedua, wa
وإذا كانت المضمضة غير مأمور بها غير مشروعة بأن كانت رابعة أو ليست في الوضوء أو الغسل فيبطل بها الصوم وإن لم يبالغ. Kalau berkomor, tak, tidak dituntut kalau berkomor ataupun istinsyak lah, dua-dua. Tidak dituntut, tidak disyariatkan. Contohnya apa? Berkomor yang tidak disyariatkan. Contohnya berkomor kali keempat. Kita sunat berkomor 3 kali je. Jadi kalau kita buat yang keempat, yang tu tak dituntut dah. Ataupun berkomor yang bukan dalam wuduk, bukan dalam mandi wajib, bukan dalam mandi sunat. Saja-saja nak komor, nak basahkan mulut sebagai contoh. Tak, itu tidak dituntut. Okey, kita berkomor, tiba-tiba tertelan, batal puasa. Kita berkomor kali keempat, tiba-tiba tertelan, batal puasa. Sebab apa? Sebab berkomor itu tidak dituntut oleh syarak. Jadi lebih kurang macam tadilah, macam mandi tadi. Berkomor, istinsyak. Kalau dituntut, kemudian termasuk ke dalam rongga, tak batal. Kalau tak batal. Selesai kat situ. Kemudian kita masuk al-mufattirus sabi'. Perkara yang ketujuh yang membatalkan puasa, al-istimna', ai talabu khurujil mani. Al-istimna' sin dengan ta tu li talab. Talabu khurujil mani, menuntut untuk mengeluarkan air mani. Itu al-istimna'. Imma biyadihi aw biyadi halilatihi aw bi fikrin aw nadarin in alima al-inzal fihima aw bi mudaja'atin fa idza anzala fi ihda hadhihi halat batala shawmuh. Istimna' ni apa? Menuntut untuk mengeluarkan air mani. Sama ada dengan tangan sendiri, dan itu haram. Bulan puasa ke tak bulan puasa, haram. Au biyadi halilatihi, ataupun dengan tangan halilah. Halilah ni orang yang halal bagi kita, sama ada hamba kita ataupun isteri kita. Ini kalau bulan lain, bulan bukan Ramadan, boleh. Kalau bulan Ramadan, haram. Sebab apa? Kalau siang lah, malam tak ada masalah. Sebab apa? Istimna'. Kemudian berfikir benda-benda tak elok, ataupun dengan tengok benda-benda tak elok. Tak bah? In alimal inzal fihi ma, itu pun dengan syarat apa? Kalau dia tahu dia tu jenis apa, tak boleh fikir keluar air mani. Mikir je keluar air mani, mikir je keluar air mani. Tengok je benda tu keluar air mani. Tak masuk Ramadan, tengok juga benda lagu tu keluar air mani. Tak? Fikir juga benda lagu tu, akhir saya keluar air mani. Ataupun dengan mudaja'ah. Mudaja'ah ni berpeluk-pelukan lah. Berpeluk-pelukan suami isteri tanpa berlapik. Tak? Dengan niat memang untuk keluar air mani. Ataupun dengan berlapik, tak ada masalah. Tapi dengan niat untuk mengeluarkan air mani. Maka kita sebut, kalau keluar air mani sungguh batal puasa. Ni kena faham elok. Al-istimna' ni dengan apa cara sekalipun. Bila ada niat nak keluar air mani, itu kita panggil istimna'. Dia guna tangan ke, guna patung ke, guna tengok ke, fikir ke, pegang bini ke, ikutlah cara apa sekalipun, pegang dinding ke. Dia pegang dinding tu nak untuk mengeluarkan air mani dia. Contohlah. Dia sebut batal. Bila batal? Kalau keluar air mani sungguh. Boleh? Apa dia al-istimna'? Talabu khurujil mani. Menuntut untuk keluarkan air mani. Memang dia berniat nak keluarkan air mani. Maka dia pun fikir, keluar air mani, batal. Kemudian dia tengok tu apa? Nak keluarkan air mani supaya puas. Tengok keluar air mani sungguh, batal. Ataupun dia guna tangan dia sampai keluar air mani, tangan isteri dia, batal belaka. Boleh? Dengan apa cara sekalipun. Walaupun berlapik. Jadi dia dengan isteri dia, dua-dua pakai baju, berlapik. Tapi si suami ni berpeluk apa semua dengan bini dia, dalam keadaan berniat nak keluarkan air mani, nak puas. Bila peluk air sekali, keluar air mani, batal puasa. Sebab apa? Istimna'. Apa istimna'? Saya ulang balik. Menuntut untuk keluarkan air mani. Faham tak? Bila ada je niat untuk keluarkan air mani tu, dia buat sesuatu, lepas tu keluar air mani, batal puasa. Sebab apa? Al-istimna'. Lepas tu Syekh sebut, wa khulasatu mas'alati khurujil mani annahu taratan yubtil wa taratan la yubtil. Ni khulasah lah, kesimpulan bagi masalah keluar air mani. Kadang-kadang batal puasa, kadang-kadang tidak batal puasa. Ni kalau siang lah, kalau malam tak ada masalah. Fa yubtilu fi halatain. Batal puasa kalau keluar air mani pada dua keadaan.
Yang pertama, bil istimna, dengan menuntut keluar air mani. Dengan apa cara sekalipun. Dengan bini kamu ke, dengan bukan bini kamu ke, dengan binatang ke, berlapik ke, tak berlapik ke, apa, boleh? Selagi mana kamu ada niat nak keluarkan air mani, kemudian keluar air mani, itu kita panggil al-istimna, batal. Boleh. Yang kedua, wa idza bashara imra'atahu min ghairi ha'ilin. Yang kedua ni batal juga. Bila mana mubasyarah, suami isteri. Basyarah ni kulit ke kulit, bersentuh. Tanpa apa? Tanpa berlapik lah. Ni tak ada niat nak keluarkan air mani ni. Ni tak ada niat nak keluarkan air mani, nak bezakan dengan yang istimna. Jadi suami isteri tu bersama tanpa berlapik, mubasyarah. Mana bukan tubuh ni tak bersama, mana guling sama dia, ikutlah macam mana gaya sekalipun. Tak. Tiba-tiba keluar air mani. Tiba-tiba. Masa permulaan tu tak ada niat langsung nak keluar air mani. Dia pun tak sangka keluar air mani. Batal. Istimna bukan istimna. Sebab istimna dah disebut tadi. Dia bukan menuntut keluar air mani. Tak, dia saja dah berseronok sama dia, guling sana, guling sini. Tak batal puasa. Walaupun membatalkan pahala puasa. Tiba-tiba keluar air mani, kita sebut batal. Sebab apa? Kamu dengan isteri kamu tidak berpakaian, jadi kulit bertemu kulit, mubasyarah. Maka batal puasa. Faham tak? Dan tidak batal puasa kalau keluar air mani pada dua keadaan. Yang pertama, wala yubtilu fi halatain. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin ka nadharin aw fikrin. Kalau keluar air mani tanpa mubasyarah. Tanpa mubasyarah. Maknanya tanpa bersentuh kulit dan ke kulit. Contohnya apa? Melihat tok lelaki tengok bini. Tengok bini, tengok. Keluar air mani. Batal tak? Tak batal. Ataupun fikir benda tak elok, keluar air mani. Tak batal. Bila tak batal? Kalau tidak istimna. Kalau dia tidak ada niat nak keluar air mani. Tak, sebelum ni dia tengok 2-3 kali dah. Okey, steady. Mungkin masuk bulan Ramadan dia panas lagu mana. Sebab apa? Tak makan, tak minum. Tengok kali tu keluar air mani. Batal tak? Tak batal. Sebab apa? Tidak ada mubasyarah dan tidak ada alistimna. Jadi tak bertembung pun. Tak bertembung pun istimna dengan yang ni. Tadi kita sebut tengok ataupun fikir. Membatalkan air mani. Membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab istimna. Dia memang nak keluar air mani tu. Dan air mani tu memang keluar sungguh. Maka batal lah. Yang ni tak batal. Yang kedua, wa idza kharaja bi mubasyarah walakin bihail. Keluar keluar air mani tapi tidak berlapik. Tidak mubasyir lah sebenarnya. Tak ada masalah lah, kita baca benda yang Syekh tulis. Wa idza kharaja bi mubasyarah walakin bihail. Suami isteri duduk rapat-rapat, pegang sana, pegang sini tak. Tapi berlapik dan tidak ada niat nak keluarkan air mani. Tiba-tiba keluar air mani, tak batal. Tak batal. Okey. Faham tak? Faham balik tu. Kemudian disebut kat sini hukmul qublah, hukum cium. Boleh tak cium bini masuk Ramadan? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatah. Haram. Cium ni cium kat sini ke, cium kat sini ke, cium kat mulut ke? Tak. Haram kalau menggerakkan apa? Menggerakkan syahwat. Ni anak muda lah ni, baru kahwin. Tak ada pun dah lama kahwin tapi anak muda, darah muda. Haram. Cium kalau menggerakkan syahwat. Haram tu pula kalau puasa wajib lah. Kalau puasa sunat, fahuwa amiru nafsih. Maka dia tu ketua kepada diri dia sendiri. Maknanya kalau dia nak buka, tak nak buka sudah. Maknanya kalau dia nak membatalkan puasa dengan cium kemudian jimuk, puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Nak cium sehingga menaikkan nafsu tak boleh, haram. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Tapi kalau cium tidak menaikkan syahwat, khilaful aula lah, kurang comel juga. Jadi orang tua tak, tak apa-apa nak orang sangat dah. Jadi cium tu sekadar untuk membabi
ihsan min babi rahmah, dengan pasangan dah yang tu tidak menggerakkan syahwat, maka khilaful aula. Contohnya tinggallah. Wala tubtilu illa idza anzala bisababihima. Tidak batal melainkan kalau keluar air mani disebabkan cium tadi tu. Jadi puasa tak batal kalau sekadar cium. Cumanya haram ataupun khilaful aula. Tapi kalau cium keluar air mani batal. Al-Mufattirus Tsamin, perkara yang ke-8 yang membatalkan puasa. Kita nak baca sekali lagi khatam. Bukan khatam lah, habis bab puasa ni. Jadi baca banyak sikit lah. Al-Mufattirus Tsamin, perkara yang ke-8 yang membatalkan puasa. Al-Istiqa'ah. Al-Istiqa'ah iaitu sengaja muntah. Ay talabu wa ta'amudu khurujil qai' fayubtilu walau kana qalila. Wal qai'u huwa at-ta'amu alladhi ya'udu ba'da mujawazati al-halqi walau ma'an. Walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu. Apa al-istiqa'ah? Menuntut untuk keluarkan muntah. Contoh dia bau sengaja. Cari benda-benda busuk bau. Dengan niat apa nak keluarkan muntah. Nak keluarkan muntah. Ataupun dia sengaja main. Kat dia punya apa? Lelangit ke lagu mana. Untuk keluarkan muntah. Tak, ketika itu kalau muntah sungguh batal. Kalau tak muntah sungguh tak batal lah. Okay. Boleh? Jadi kalau muntah sungguh batal. Walaupun yang keluar tu sikit je. Seketul nasi ataupun sikit lah. Sikit saja yang keluar tu. Tak, kita sebut kekal batal. Muntah-muntah ni apa? Muntah-muntah ni ialah, saya sebut sini huwa ta'am. Makanan tu sendiri. Makanan yang kembali keluar selepas melepasi halkum. Kita makan nasi, tak, kemudian masuk ke dalam batin, melepasi halkum lah. Kemudian dia keluar balik. Itu kita panggil muntah. Sama ada dia air ataupun nasi dan sebagainya, sama ada berubah air tersebut ataupun tidak berubah, itu kita nama muntah. Nah, kalau wujud istiqa'ah maka batal. Sengaja buat muntah maka batal. Tu kalau ikut kat sini huwa ta'am, makanan tu sendiri, nama dia al-qai'u. Wallah a'lam lah, sebab Syekh tulis ni pun bukanlah nak tahqiq tadqiq apa semua, tak sangat tapi muntah-muntah yang kita faham apa, yang kita faham proses lah, proses keluar tu keluar sesuatu tu lah muntah. Perbuatan tu muntah. Makanan tu tak panggil muntah. Tak, makanan tu kita panggil makanan lah, nasi. Kalau air tu bukan muntah air tu. Tapi saya sebut huwa ta'am. Tak. Al-qai' tu Allah Alam kena tengok balik. Tapi saya rasa bukan makanan. Al-qai' tu proses muntah tu. Perbuatan muntah tu kita panggil al-qai'. Allah Alam. Tapi kalau betul al-qai' tu hiya ta'am, huwa ta'am. Makanan tu sendiri, makanan yang masuk dan keluar balik tu, makanan tu sendiri kita pegang, ini qai'un nama dia. Wal hukmu idza kharaja minhu al-qai'. Apakah hukum bila mana terkeluarnya qai'? Terkeluarnya muntah. Betul dah kalau ikut sini. Al-qai' tu huwa ta'am. Anna famahu mutanajjis. Dia punya mulut tu bernajis. Jadi nasi masuk dalam perut, keluar balik. Keluar balik tu ikut mulut dia tak? Kita keluar. Bila begitu, disebabkan muntah tu najis, maka mulut kita pun bernajis. Mulut kita asal suci jadi bernajis. فيجب عليه أن يغسله ويبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ما في فمه من حده الظاهر ولا يبطل الصوم إذا سبقه الماء إلى الجوف بدون تعمد لأن إزالة النجاسة مأمور بها. Saya sebut bila kita muntah, ni tak kisahlah bulan Ramadan ataupun tak, maka mulut kita bernajis. Apa yang perlu kita buat? Kita kena basuh. Dan basuh tu bersungguh-sungguh lah, dengan air kosong. Jangan guna air Milo. Ambil air Milo basuh. Lepas tu hilang dah rasa muntah tu. Mulut kita kekal bernajis. Sebab nak bersihkan najis mesti dengan air apa? Air mutlak, tak boleh dengan air Milo. Boleh? Okey, kita tengah bersihkan tertelan air. Tak batal. Sebab apa? Sebab tertelan air itu berpunca daripada satu perkara yang ditutup oleh syarak, iaitu buang najis. Sebahagian orang dia muntah. Bila dia muntah, dia bersihkan mulut dia lagu ni.
Dia membersihkan muntah dia dengan air liur. Tak sah. Mulut dia kekal najis. Sebab kita belajar bab najis, cara nak membersihkan najis dengan air mutlak, bukan dengan air liur. Tak, walaupun rasa najis sudah hilang. Asalnya rasa muntah dia buat lagu ni. Dia telan. Rasa najis dah hilang. Mulut kamu masih bernajis. Nak basuh mesti dengan air mutlak. Selesai kat situ. Masih lagi. Tu dia. Berapa jam? 6 20. Start tadi pukul apa? 5.30 ke 6. Baca sikit lagi. Aqsamul iftar bi'atibari ma yalzamu bisababih. Bahagian-bahagian iftar pada sudut apa yang wajib disebabkan iftar tersebut. Iftar ni mana tak puasa lah ataupun berbuka. Tak. Ada arba'atun, ada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyah. Itu yang pertama. Ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Bila seseorang tu berbuka, maka wajib dia qada', berbuka ataupun semula. Kalau seseorang tu berbuka ataupun tak puasa, maka wajib padanya qada', pada dia qada', puasa dan juga bayar fidyah. Siapa? Ithnan, ada 2 golongan. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Berbuka disebabkan takut bimbang keselamatan orang lain. Kafitril hamil li khawfiha ala janiniha wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha. Contohnya apa? Contohnya orang yang hamil, orang yang mengandung lah. 6 bulan, 7 bulan. Dia bimbang. Dia pergi klinik, doktor sebut kamu ni kalau puasa baby mudarat. Maka dia pun bimbang lah. Dia pun tak erti mana juga, tapi doktor sebut lagu tu dia pun angguk lah. Pakar sebut kita terima. Tak. Maka kawan tu pun bimbang, kalau aku tak buka baby ni sakit. Aku tak ada masalah nak puasa sampai ke maghrib, sampai ke isyak boleh. Tak. Tapi aku bimbang ke baby ni. Doktor dah sebut akan datangkan mudarat kepada baby. Kalau aku terus berpuasa, tak mungkin pagi tu tak sahur ke lagu mana. Akhir sekali tak apa segar badan, dia pergi jumpa doktor, doktor sebut akan mudarat kalau apa? Kalau kamu terus puasa. Maka dia pun berbuka. Dia buka tu untuk apa? Dia berbuka sebab dia bimbang kepada baby, keselamatan baby, kesihatan baby. Bukan kepada dia. Dia okey je. Tak? Tu. Ataupun murdi'. Murdi' apa murdi'? Murdi' ni orang yang menyusukan anak lah. Masuk tengah hari tu susu tak ada. Susu dekat dia punya dada tu lah. Tak. Sebab apa? Tak sahur. Jadi susu tak ada. Jadi dia bimbang kesihatan baby dia. Contoh baby barulah 2 hari, 3 hari. Takkan baby nak puasa sampai ke malam nunggu maghrib. Baru pukul 10 pagi, 11 pagi. Tak minum sampai ke maghrib. Menepik, meraung lah budak tu. Dah. Takut jadi kesihatan pun boleh jadi terjejah teruk. Boleh. Jadi ibu mengandung ni bimbang kesihatan baby. Dia sendiri kalau nak puasa tak ada masalah. Dia boleh puasa. Jadi dia bimbang ke atas kesihatan baby yang dia susukan tu lah. Sama ada baby yang disusukan tu baby dia sungguh ataupun baby orang lain. Baby orang lain tu pula sama ada dia ambil upah untuk menyusukan ataupun dia mutabarri'atan. Maknanya dia menyusu tanpa ambil upah. Dia esahlah. Boleh? Jadi bila dia bimbang ke atas baby dia, susu tak ada, aku kena makan, kena minum, bagi banyak tenaga, bagi susu banyak untuk baby aku ni. Maka dia pun apa? Bukalah. Maka banyak maka baca kitab gini maka maka kita sebut wajib ke atasnya qada dan juga fidyah. Maknanya bila habis Ramadan nanti kamu kena qada. Kamu baru ni tak puasa berapa hari sebab bimbang kesihatan baby 2 hari. Kamu kena
puasa 2 hari qada. Lepas tu kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. 1 hari 1 cupak. Boleh? Boleh? Kemudian saya sebut wa amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa alqada faqat. Berbeza kalau orang yang hamil dan juga ibu menyusu tu, dia berbuka sebab apa? Bimbang ke atas keselamatan, kesihatan diri dia dan juga baby. Tak, dia bimbang ke atas diri dia dan juga baby dua-dua. Maka ketika itu bila dah habis Ramadan nanti wajib ke atas dia satu je. Iaitu apa? Qada sahaja. Qada sahaja. Boleh? Ataupun dia bimbang ke atas diri dia sahaja. Baby dia tak bimbang. Dia bimbang kesihatan dia. Maka dia pun buka. Maka kita sebut dia kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Jadi 3 gambaran. Pertama, al-hamil dan juga murdhi', orang yang menyusukan dan juga orang yang hamil. Berbuka sebab apa? Kalau berbuka tu untuk ataupun takut kesihatan baby terjejas. Tak, dia sendiri tak ada masalah, takut baby tu. Maka ketika itu kita sebut wajib qada, wajib fidyah. Yang kedua, kalau takut ke atas diri sendiri. Baby aku tak ada masalah, aku ni bimbang aku kesihatan aku ni. Tak, maka kita sebut kamu buka dan kena qada saja, tak wajib bayar fidyah. Ataupun buka sebab takut ke atas apa? Baby dan diri sendiri. Kesihatan dia pun takut terjejah, kesihatan baby pun takut terjejah dengan sebab puasa. Maka dia pun buka. Kita sebut apa dia? Wajib qada sahaja, wajib qada sahaja. Faham tak? Tu dia. Ada kaedah lah. Tengok nombor 1 kat bawah tu. Li'anna al-qa'idah taqul idza ijtama'a mani'un wa muqtadin ghuliba al-mani'u 'ala al-muqtadi fal khawfu 'ala anfusihima mani'un min wujubil fidyah wal khawfu 'ala tiflihima muqtadin lahu ay li wujubil fidyah fa ghuliba al-awwal fala fidyata 'alayhima ma'a wujubil qada'. Kat sini bertembung antara mani' dan juga muqtadin, penghalang dan juga penuntut. Bila dia takut seorang wanita yang berbuka sebab takut ke atas diri dia dan juga anak, ketika itu bertembung muqtadin, atau bukan bertembung, berhimpun al-muqtadi dan juga al-mani'. Apa dia tu? Al-muqtadi kepada wajib fidyah. Takut ke atas anak. Dia takut ke atas anak tak? Takut ke atas anak tak? Takutlah. Mana takut tu takut bimbang. Bimbang kesihatan anak terjejas, takut kesihatan anak terjejas. Dia sebut tadi, kalau dia takut ke atas kesihatan anak, dia buka tu sebab dia bimbang kesihatan anak, maka wajib fidyah. Tapi dalam masa yang sama dia takut dan bimbang ke atas apa? Kesihatan diri dia sendiri. Itu al-mani', itu penghalang kepada wajib fidyah. Jadi bertembung dalam satu masa al-mani' wal muqtadi. Maka kita apa? Lebihkan apa? Al-mani'. Maka bila kita lebih ke al-mani', maka tak wajib apa? Tak wajiblah fidyah. Yang wajib al-qada' sahaja. Selesai. Tu dia. Yang kedua. Ni yang kedua apa ni? Yang kedua benda ni. Gambaran kedua ataupun surah yang kedua bagi golongan yang wajib qada dan fidyah. Yang pertama tadi apa? Seorang wanita berbuka sebab takut ke atas baby sahaja ataupun takut ke atas janin. Budak dalam baby.
Okey, yang kedua ialah al-iftar ma'a ta'khiril qada' ma'a imkanihi hatta ata ramadhanun akharu bighairi udhrun bighairi udhrin. Silap tu. Jangan di viral bighairi udhrun. Ustaz, mana baca bighairi udhrun? Bagi bawah ustaz. Mashi hal. Ya Allah, viral ya Allah. Orang kan kuat viral. Dia kena sebutlah benda tu sepatah. Takut pergi viral juga. Silap. Malah kadang kita perasan je silap tu. Kadang tak perasan. Tapi yang tak perasan tu orang ambil. Orang duk viral. Tak, kuliah lain tak dengar pun. Kuliah ustaz tu ceramah dah 40 tahun dah. Tak pernah nak dengar ceramah dia. Dengar sikit yang viral tu. Lepas tu buat isu. Meletup kat Facebook. Tu. Tu. Kalau nak viral cepat, boleh buat tajuk-tajuk gitu. Hantam ustaz tu, dia bontang kita balik. Kata ustaz ni tak kena. Sekejap je naik insyaAllah. Kalau macam saya ni 400 tahun tak naik lagi ni. Kalau nak cari famous lah 400 tahun pun benda berbuka puasa benda biasa. Kat masjid berlambak, kat sini berlambak orang ceramah. Fardu ain je. Tak. Fardu ain je tu orang tak tahu tu. Tak apalah, tak ada masalah. Kita buat bukan untuk orang. Tapi tu masyarakat kita gitu. Jadi buat kerja agama ni kalau nak viral memang tak jadi buat. Saya sendiri ada qarar, prinsip dah. Nak viral ke tak viral, orang dengar ke tak dengar kot. Kita memang nak orang dengar, tapi kata ada orang dengar tak apa. Yang penting kita merajaah, nak kaji. Nak tunggu 1 juta views baru kita nak buat, baru nak mengajar, baru nak ni. Tak jadi kerja. Tak bergerak agama. Tak. Nak tunggu ajar budak cerdik, contohlah kita mengajar di sekolah, budak tak cerdik. Kita pun malas ajar budak tak cerdik. Dah, budak tak cerdik lagi bodoh kalau kita tak mengajar. Kalau kita nak tunggu cerdik sungguh baru kita nak ajar. Dah tak cerdik ni kekal bodoh, pakai cerah lah. Ajar je lah, sabar sikit. Sekali pun budak tu tak cerdik, tak jadi tok syekh, tak jadi ulama besar, sekurang-kurangnya dia reti asas fardu ain ni. Boleh bimbing anak-anak dia sebab sedikit. Tak. Itu hari ni semua nak viral. Viral untuk manfaat orang ramai boleh. Viral untuk sekadar cari populariti satu lagi. Kalau tak viral, tak nak buat kerja untuk agama, tak jadi jugalah. Baca kita. Al-iftaru ma'a ta'khiril qada'i ma'a imkanihi hatta ata ramadhanu. Ramadanun ke ramadanu? Syekh sebut ramadanun ni. Kalau salah syekh lah. Akharu bighairi udhrin. Berbuka puasa, kemudian seseorang tu berbuka puasa, contoh Zaid lah. Zaid buka puasa ma'a ta'khiril qada'. Okey. Cerita dia gini. Menarik cerita dia. Kisah dia menarik. Zaid buka puasa. Tak puasa lah. Ramadan kali ni tak puasa. Contoh dia tak puasa 2 sehari lah. Kita ambil sehari dia tak puasa Ramadan kali ni. Tak, sepatutnya bila tak puasa, lepas Syawal, lepas 1 Syawal tu dia kena qada lah. Tapi dia tak qada. Sedangkan dia boleh qada, dia mampu untuk qada. Sihat molek, wafiat wal afiat badan, bukan musafir, bukan sakit, dia boleh qada, tak nak qada. Sampailah Ramadan seterusnya. Masuk je Ramadan tahun yang akan datang ni baru dia teringat, lah. Ada sehari Ramadan tahun lepas aku tak qada lagi. Dah masuk Ramadan tahun baru pula dah. Lagu mana gamak tu. Kita sebut dia wajib apa? Dia wajib qada, kemudian bayar fidyah. Maknanya habis Ramadan yang tahun baru tu, dia qada sehari, kemudian dia kena bayar fidyah. Banyak mana fidyah? 1 mud. Sehari 1 mud. Boleh? Boleh tak? Itu pun kalau apa? Kalau dia mampu untuk qada lah. Dia tinggal tahun ni, dia tinggal Ramadan, lepas tu masuk Syawal, lepas Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah apa semua tu. Betul tak?
Lepas Syawal bulan apa? Betul dah. Jadi bila masuk bulan selepas-lepas tu, dia mampu qada, dia tak qada. Sampailah Ramadan akan datang, maka kita sebut apa? Dia wajib bayar fidyah dan juga kena qada. Okey. Ada gambaran yang lain. Zaid tak puasa satu hari dalam Ramadan tahun ni. Habis Ramadan, kita sebut dia kena qada lah. Wahai Zaid, kamu kena qada sehari yang kamu tinggal. Dia nak qada sehari tu. Tapi tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada uzur. Sebab ada musafir sepanjang setahun. Tak, pak sana pak sini, ada kerja, ada urusan. Ataupun dia sakit setahun sakit. Masuk je Syawal tu, 2 Syawal sakit, pakai Ramadan tu. Ataupun menyusukan anak. Tak. Ataupun lupa. Lupa. Ataupun jahil hukum. Dia apa? Tak tahu. Tidak tahu hukum boleh. Tidak tahu hukum tidak boleh menangguhkan qada Ramadan sehingga masuk Ramadan akan datang. Tak tahu tu. Itu dianggap sebagai uzur juga. Maka kita sebut bila masuk Ramadan akan datang dan habis di Ramadan tu, kamu kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Kamu kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Sebab apa? Sebab walaupun dah masuk Ramadan akan datang dan sehari yang kamu tinggal pada Ramadan yang tahun lepas tu belum kamu qada, walaupun begitu kami tak wajibkan kamu bayar fidyah sebab kamu tak boleh nak qada sehari tu. Sebab apa? Kamu sakit daripada 2 hari bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Masuk 1 Ramadan segar balik badan, boleh puasa balik. Ada orang lagu tu. Ataupun menyusu. Doktor sebut tak boleh, kamu ni ada masalah tu, masalah ni, kamu tak boleh nak puasa, tak boleh. Jadi kawan tu tak puasa, tak qada sampai ke masuk Ramadan akan datang. Masuk Ramadan tu doktor sebut nak puasa-puasa. Faham tak? Masalah iftiradi, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak. Jahil pun dianggap sebagai keunzuran. Allah alam, ni rasanya jahil sama ada ma'zur ataupun ghairu ma'zur. Sebab kat sini masalah yang daqiq, masalah yang susah lah, masalah susah. Kita pun tak ingat, yang mengaji lebih-lebih lagi orang awam. Jadi dia tak tahu, tak boleh nak menangguh ni. Dia tak tahu, tak boleh nak tangguh qada tu sampai masuk Ramadan tahun depan. Sebab tu dia tangguh. Masuk Ramadan, tangguh pula. Boleh? Maka tak wajib bayar fidyah. Selesai kat situ. Okey, al-fidyah. Tadi sebut wajib bayar fidyah. Benda fidyah. Al-fidyah hiya muddun wahidun li kulli yaumin min ghalibi qutil balad. Fidyah ni satu mud, satu cupak setiap hari. Mana kalau tinggal 2 hari, 2 cupak kena bayar. Nak bagi apa? Min ghalibi qutil balad. Makanan asasi yang paling ghalib. Contoh di Malaysia lah kita sebut beras dengan juga apa? Contoh lah kita sebut di Malaysia makan juga gandum sebagai makanan asasi. Cumanya yang lebih banyak kita makan beras. 70% beras, 30% gandum. Tak, maka kita sebut menang ke beras, kita kena keluarkan beras. Dah, ni ikut balat, bukan ikut diri sendiri. Ustaz, saya ni lebih kepada gandum saya makan. Saya makan asasi saya gandum. 99% saya makan gandum. 1% jarang-jarang je saya makan nasi. Ikut mu lah, tak ada masalah tu. Nak makan nasi ke, nak makan beras ke, nak makan benda gandum ke. Yang penting sekarang ni kita ikut qutil balad. Negara kamu tu, kebiasaannya orang makan apa? Beras. Nasi lah maknanya. Keluarkan beras. Sebab bukan kamu nak makan ni, kamu nak bagi pada orang lain. Jadi kita ambil iktibar dengan ghalib qutil balad. Laisa ghalib qutil nafs. Qutil nafsihi la. Wa tatakarraru al-fidyah bi takarruri sinin. Berbilang-bilang fidyah dengan berbilang-bilangnya tahun. Ni mazhab kita. Jadi contoh tadi Zaid. Sehari dia tinggal. Lepas tu masuk Ramadan 2010. Masih belum qada, sedangkan dia mampu. Kita sebut habis Ramadan 2010 tu kamu kena puasa lah. Sehari. Lepas tu bayar fidyah 1 cupak. Tak. Dia tak qada juga. Dia tak qada juga. Masuk Ramadan 2011. Maka kita sebut lepas habis Ramadan 2011 tu kamu kena qada puasa yang kamu tinggal. Kamu tinggal berapa hari? Sehari. Maka qada sehari. Fidyah berapa? Fidyah 2. Sebab apa? Dah langkau 2 tahun dah.
Kalau langkau lagi tahun ketiga, 3 fidyah. Langkau lagi tahun keempat, 4 fidyah. 4 cukup lah. Puasa berapa hari kena qada? Sehari. Sebab apa? Kamu tinggal sehari. Boleh? Tu dia. Tu dia. Seronok mengajar ni, tak ada orang dengar apa seronok. Tapi kalau ada orang dengar lagi seronok lah. Alhamdulillah. Allah. Bak Habib Ahmad Maghdi dulu dia sebut, aku kalau musim periksa je, mana budak periksa, aku jadi macam nak gila. Sebab apa? Dia tak mengajar, duduk rumah. Memang dia baca kitab, tapi bila orang tu biasa mengajar, dia tak mengajar dalam 2 minggu tu, dia rasa macam kadang-kadang demam pun ada. Tu guru kami di Masjid Al-Habib Ahmad Maghdi. Kena kenal lah siapa dia Al-Habib Ahmad Maghdi ni. Jangan allergic dengar Al-Habib. Al-Habib tu gelar kan. Kamu nak sebut As-Sayyid ke Al-Habib ke Al-Syekh, ikut mu lah. Tapi jangan allergic dengar Al-Habib. Ni bid'ah ni ta'alim ni. Kenal dulu siapa orang tu. Tak, dia bukan masalah Habib tak Habib. Orang Yaman tak Yaman, Malaysia tak Malaysia. Dia atas mengaji tak mengaji tu. Kawan tu dekat 20 tahun. Berapa tahun dah duduk Mesir mengaji, mengajar lagi. Kenal dulu orang. Kadang orang kita ni sebahagian allergic dengan Al-Habib. Allergic. Dia terus nak pandang buruk, sangka buruk. Dia bukan atas nama Al-Habib tak Al-Habib. Tengok dia punya syakhsiah ataupun tengok dia punya apa panggil? Tarjamah dia. Apa panggil? Az-zatiyah dia. Mengaji kat mana, guru siapa, tengok kelas dia macam mana. Bab yang kedua pula, bab. Okey, jadi tadi kita sebut bahagian berbuka pada sudut apa yang wajib bagi orang yang berbuka tu ada 4. Yang pertama ialah bila mana seseorang tu berbuka wajib dia bayar fidyah dan juga kena qada. Siapa tu? Ada 2 golongan kita dah bincang. Yang kedua, ma yalzam fihi al-qada' dun al-fidyah. Ma yalzam fihi al-qada' dun al-fidyah. Orang yang wajib qada' sahaja dan tak wajib bayar fidyah. Siapa tu? Kal mughma alaih, orang yang pengsan. Wa nasin niyyah, orang yang lupa niat pada waktu malam. Wal muta'addi bi fitri, orang yang sengaja berbuka tanpa jima'. Sebab kalau buka dengan jima' tak cukup syarat, dia kena bayar kafaratul uzma. Jadi puak-puak ni wajib qada' sahaja. Contohlah kita sebut ikut satu pandangan, orang ni pengsan daripada awal subuh sampai ke maghrib, maka batal puasa. Nanti kena qada' sahaja, tak perlu bayar fidyah. Kita lupa niat pagi. Tak, dalam masa sama kita tak taklid pula pada mazhab Imam Malik, lupa nak niat sebulan. Maka bila habis Ramadan, itu pun kalau kita tak niat ikut mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi boleh niat pagi. Fusah insya-Allah. Jadi habis sebulan tu kita kena qada' saja, tak perlu bayar fidyah. Jim, ma yazamu fihi al-fidyah dun al-qada'. Golongan yang ketiga, wajib fidyah tapi tak wajib qada'. Ka syaikhin kabir, syaikh orang yang tua. Wal marid alladhi la yurja bur'uh, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi golongan ni orang yang tua, umur 90 lebih dah. Contoh, tak daya dah nak puasa, doktor pun sebut ayah awak ni tak boleh puasa dah ni. Badan dia, struktur badan dia lemah sangat, tak boleh puasa. Jangan bagi dia puasa. Tak, maka kita sebut tak wajib qada'. Sebab apa? Dah tak boleh puasa, nak qada' celah mana lagi? Tak lakat dah. Tak, maka kita sebut tak wajib qada' tapi bayar fidyah. 30 hari tak puasa, bayar 30 cupak. Wal marid alladhi, dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Doktor tak bagi puasa, maka dia pun tak puasa. Bagi tak puasa 15 hari, maka 15 hari bayar fidyah 15 cupak. Terima kasih sudi mendengar Ustaz Nasrul, Ustaz Ajwad, Ustaz Fikri, Ustaz Qayyum, Ustaz Bakani, Ustaz Fazrul, Ustaz Zaidi. Barakallahu fikum. Jim yang terakhir, seperti berbukanya orang yang gila. Sangkut kejap.
seperti berbukanya orang yang gila, yang mana dia gila tu tanpa sengaja. Boleh? Kita sebutlah Zaid sebagai contoh. Tak, puasa. Kemudian pukul 12 tengah hari, Allah Ta'ala uji dia dengan gila. 2 hari gila. Mana pergi cek doktor memang sah gila. Lepas 2 hari sembuh balik. Alah, kuliah 2 hari tu. Kena qada tak? Tak perlu qada. Perlu bayar fidyah tak? Tak perlu bayar fidyah. Sebab apa? Gila tu tidak sengaja. Kalau sengaja wajib qada. Fidyah tak wajib. Contoh makan ubat gila. Jadi gila. Mereng 2 hari. Tak. Kita sebut kena qada lah. Kama qala sahibu safwati zubat wa jawizil fitra li khawfi mauti wa maradin wa safarin in yatuli wa khawfi murdi'in wa dhati hamli minhu ala nafsiha durran bada wa yujibul qada'a duna al-iftida wa muftirun li haramin li kulli yawmi muddun kama marra bila qada'i sawmi. Selesai. Yang terakhir, ini mudah aja kita baca. Berapa jam? Nak habis dah. Halatu wujubil qada' ma'al imsak ila al-ghurub. Ada 6. Keadaan-keadaan yang wajib qada' serta wajib imsak. Maknanya budak ni, orang ni, dia batal puasa, dia kena qada' nanti. Lepas tu bila dia batal tu dia wajib imsak. Wajib imsak ni maknanya kalau dia batal pukul 12, tak, maghrib pukul 7. Daripada pukul 12 sampai 7 tu dia kena buat sebiji-sebiji macam orang puasa. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh bersetubuh, dia tak boleh istimna', dia tak boleh. Mana istimna' yang halal lah dengan tangan isteri, tak boleh. Dia tak boleh al-istiqa'ah. Semua tak boleh. Wajib dia imsak. Kalau dia buat juga dia berdosa. Dia buat juga dia berdosa. Batal puasa pukul 12, pukul 3 jimuk bini, berdosa. Walaupun dah batal puasa. Ya, walaupun dah batal puasa. Jadi halatu wujubil qada' ma'al imsak ila al-ghurub. Hal-hal keadaan wajib qada' dan juga wajib imsak sampai ke maghrib. Ada situn, ada 6. Dan ini tidak berlaku kecuali pada bulan Ramadan lah. Yang 6 yang kita nak sebut ni kalau berlaku dalam bulan Ramadan. Kalau bulan lain, maka kita sebut tak wajib imsak. Kalau bulan lain, bulan Syawal ke bulan Zulqa'dah ke puasa, tiba-tiba berlaku salah satu daripada 6 ni, kita sebut tak wajib qada', tak wajib imsak. Okay, yang pertama, ala muta'addim bi fitrih, bagi orang yang sengaja buka. Ali, pukul 12 tengah hari, 12 tengah hari lapar, beli nasi ayam, teh ais, limau. Makan, kenyang menyandor kawan tu. Kita sebut dia buka dengan sengaja. Habis nanti Ramadan kena qada'. Itu satu dah. Lepas tu lepas kamu kenyang menyandar tu, dia bukan lepas habis kenyang menyandar sebenarnya. Bila kamu minum, contoh minum setegak. Lepas kamu minum setegak tu sebenarnya dah wajib imsak. Kamu tak boleh nak minum tegukan kedua, tegukan ketiga. Kamu tak boleh nak makan nasi bungkusan yang kamu beli tu, tak boleh dah. Kamu kena menahan diri daripada makan dan minum dan semua perkara yang membatalkan puasa daripada saat kamu batal puasa sampai ke maghrib. Kalau kamu makan juga tegukan kedua, ketiga, keempat sampai habis air sebotol. Tak, lepas tu kamu makan pula nasi, lepas tu ada burger, tambah burger, nugget kat sebelah ni ada nugget, McD, semua batal. Semua bukan batal. Dosa atas dosa, atas dosa, atas dosa. Nombor 2 ala tarikin niyyah lailan walau sahwan. Yang kedua ialah orang yang meninggalkan niat walaupun terlupa. Sebab bila terlupa tu mengisyaratkan yang dia tu tidak ambil ihtimam dengan puasa, dengan ibadat. Sebab kalau dia ambil ihtimam dia tak lupa. Tak. Jadi orang yang lupa niat malam, siang tu dia dianggap sebagai orang tak puasa dah. Sebab kalau dia tahan diri, sebab puasa dia tak sah, tak cukup syarat, tak niat pada waktu malam. Tak, melainkan taklid dan sebagainya lah. Jadi orang tu tak sah puasa, dia tak boleh buat semua perkara yang dia wajib imsak. Mudah kerja sebut dia wajib imsak. Apa dia imsak kita dah sebut. Yang ketiga, ala man tasahhara dhanna baqa' al-lail fa bana khilafu. Orang yang bersahur yang dia sangka malam masih kekal. Dia bangun pagi tengok jam pukul 5.30. Subuh pukul 6 tak? Jom kita makan. Makan. Tak. Lepas makan tu dia pun selok langsir. Selok langsir. Tadi tak selok langsir lagi. Selok langsir. Terang menderang dah.
Jam pukul apa? 5.30. Rupa-rupanya jam yang dia tengok tu rosak. Dia tengok jam handset dah pukul 9 pagi dah. Boleh? Jadi dia bersahur dalam sangkaan pagi masih ada, sedangkan dah siang dah weh. Dia bersahur dalam keadaan malam masih ada, sedangkan dah siang. Ketika itu kita sebut puasa batal dan wajib imsak sampai ke maghrib. Yang nombor 4, alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafu, orang yang berbuka dan dia sangka maghrib dah masuk. Dia tengok jam pukul 7.30, maghrib 7 suku, dia pun buka. Tak dengar azan dulu ke, tak selok langsir tengok keadaan kat luar lagu mana. Rupanya apa? Rupanya jam salah macam tadilah. Contoh mudah kan. Malam masih wujud. Jam baru pukul 4.30 sebagai contoh lah. Dia batal makan dah. Batal dah puasa dia. Ataupun jam 7 dah, buka pukul 7.30. Jadi baki setengah jam lagi. Dia sebut batal dah puasa dia, dan dia kena imsak. Mana setengah jam lagi ni baki ni nak maghrib, kena imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum dan segala-galanya. Boleh? Kemudian kita sebutlah, bila orang tu buka, dan buka dia tu terbina atas zan. Zan ni sangkaan kuat. Dan sangkaan kuat dia tu terbina atas ijtihad. Maka kita sebut dia buka tak ada masalah, tak berdosa. Cumanya kalau berbuka tiba-tiba yakin selepas tu buka dia tu sebelum masuk waktu, maka kita sebut batal puasa dan wajib imsak. La ibrata bidzanni al-bayyin khata'uh. Tidak ada iktibar dengan zan, dengan sangkaan yang kuat yang yakin salah. Kamu memang zan, ijtihad apa bagai, tapi dah salah, yakin salah, maka wajib imsak. Nombor 5, kalau dia buka tanpa ijtihad maka berdosa lah. Nombor 5, ala man bana lahu yaum salasina sya'ban anhu min ramadan. Salasina sya'ban, dia sebut salasina sya'ban ni yaum syak. Hari tu dia tak puasa lah sebab yaum syak. Tak, tiba-tiba dia seorang rupanya tak puasa, orang lain pakat puasa dah. Sebab apa? Hari tu dah 1 Ramadan, bukan 30 Sya'ban lagi. Boleh? Ataupun satu masyarakat lah, mudah bahasanya. Hari tu dah 1 Ramadan, tapi mereka berpagi-pagi dan kadang tidak berpuasa sebab menyangka 30 Sya'ban. Rupanya anak bulan dah nampak dah semalam. Makanya hari ni 1 Ramadan. Jadi mereka berpagi-pagi dan kadang tak puasa, wajib imsak sampai ke maghrib. Nanti kena qada pula sehari. 6, ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru' ghairu ma'murin bih min madmadatin aw istinsyaqin aw ghuslin. Orang yang termasuk air ke dalam jauf disebabkan satu perkara yang tidak dituntut oleh syarak. Tak tadilah madmadah berkomong kali keempat, istinsyaq kali keempat, mandi dengan cara menyelam dan sebagainya. Tak, itu semua ghairu masyru'. Tiba-tiba termasuk air ke dalam jauf, batal puasa, kena imsak sampai ke maghrib. Kemudian apa? Wajib qada, wallahu a'lam. InsyaAllah sekali lagi kita selesaikan bab puasa, iaitu halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Ada 7 keadaan yang kalau masuk ain zat ke dalam jauf tapi tidak batal puasa. Ada 7 keadaan. Lepas tu masail yang pelbagai dalam bab puasa kemudian habislah. Kemudian kita masuk bab al-i'tikaf. Lepas tu saya masuk bab haji dululah. Bab haji dulu. Lepas tu kita pusing balik, baca bab jenazah. Kita ambil yang belakang-belakang dulu. Bagi pelik sikit. Lepas tu ambil zakat dulu ke. Lepas jenazah ambil zakat. Lepas tu barulah kita bincang bab solat balik. Taharah dengan bab solat. Taharah dengan bab solat ni bab yang paling panjang lah. Dan nais ringkas je, puasa pun ringkas. Zakat banyak sikit lah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudi mendengar. Semoga bermanfaat lah sedikit sebanyak. Jadi sahabat-sahabat yang boleh baca kitab Arab sebut sedikit, bolehlah dapatkan kitab ni PDF ataupun beli, dan boleh dengarlah rakaman saya. Boleh buat muzakarah, perbincangan dengan siapa? Dengan isteri. Kalau tak ada isteri lagi, kahwinlah. Kahwin, jangan duduk saja rugi. Kahwin. Kalau isteri yang pertama sibuk, cari yang kedua insya-Allah. Sibuk, tak ada masa nak baca kitab dengan isteri pertama, cari yang kedua insya-Allah. La takhaf, innallaha ma'ana. Faham tu? Insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.